Allahul Azim. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Allah Taala sebut kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat kepada sekalian alam. Jadi Nabi Muhammad ni bukan datang untuk kita, untuk sekalian alam. Kalau alam semua suka dengan Nabi, pelik tuan-tuan kalau kita hari ni tak suka dengan Nabi. Lagi pelik, sambut maulid pun orang tak setuju. Sekarang ni bid'ah saja. Yang kata Nabi tak pernah sambut maulid, yang kita sambut pasal apa? Jatuh bid'ah pula. Bid'ah ni masuk neraka. Takkan mai baca selawat masuk neraka. Takkan mai dengar sirah masuk neraka. Maulid ni apa? Sirah. Dengar sirah. Sirah tu apa? Perjalanan. Kita duk sebut Isra wal Mi'raj. Sara tu berjalan. Perjalanan hidup Nabi nama dia sirah. Jadi kita baca sirah ni waktu bila? Waktu kita buat ceramah maulid. Okey, baik. Tuan-tuan yang saya muliakan, kalaulah pokok kayu tu pun sayang pada Nabi, binatang pun sayang pada Nabi, kenapa yang kita ni tak sayang pada Nabi? Tuan-tuan kalau tengok mimbar ni, mana dia mimbar tuan imam? Dua tingkat atas. Tu cari tak mimbar. Kalau tuan-tuan tengok mimbar, apa yang tuan-tuan tengok? Yang tuan-tuan ingat? Saya bila tengok sesuatu tuan-tuan, ada je kenangan kita. Kalau kenangan kita biasa, kita nak tengok sesuatu tu, kenangan, ingatan, tanda yang di situ ada cerita yang berlaku terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sekarang ni yang ingat pada Nabi ni, ingat kurma. Ya, ni kurma nak ajwa ni, kurma Nabi. Maple tak ingat. Kita hari ni ingat ke Nabi ni bila air Zam-Zam. Kita akan ingat pada Nabi ni bila datangnya musim Ramadan. Nabi suka buka puasa dengan air, dengan kurma. Kadang-kadang hak cerita tentang Nabi kita tak ingat. Apa yang ada cerita tentang Nabi pada mimbar? Ada. Nabi Muhammad naik atas mimbar, Nabi berhenti. Setapak lagi naik, Nabi berhenti. Setapak lagi naik, Nabi berhenti. Kemudian Nabi duduk hangguk. Kemudian Nabi habis baca khutbah, Nabi tanya pada sahabat, kamu tahu tak tadi pasal apa yang aku berhenti, aku hangguk, aku berhenti, aku hangguk pasal apa? Sahabat kata, hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang tahu apa cerita ni. Kata Rasulullah, tadi masa aku nak naik atas mimbar ni, Jibril mai, malaikat mai. Dia bagi tahu pada aku 3 orang yang paling celaka, 3 orang yang paling tak guna sekali. Siapa dia? Orang yang ada mak tapi tak dapat kebaikan. Orang yang ada bapa tapi tak dapat kebaikan sebab derhaka pada mak bapak. Tak dapat pahala, tak dapat apa sebab engkar pada mak bapak dia. Ni paling celaka ni, rugi paling besar. Nombor 2, orang yang apabila masuk Ramadan, bila keluar habis Ramadan, dosa tak dihapuskan. Masuk pun dengan dosa, keluar pun dengan dosa, dosa tak dihapus. Nabi hangguk lagi. Nombor 3 siapa dia? Orang yang dibaca selawat ke atas aku, dia diam, dia tak kata apa. Orang lain selawat, dia diam, yang ni pun tak guna ke? Rugi ke? Jadi tuan-tuan yang saya hormati, apa lagi cerita tentang mimbar? Satu hari ada orang tukang kayu apa semua ni, dia tengok Nabi ni duk baca khutbah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak saya buat kepada Rasulullah satu tempat Rasulullah boleh berkhutbah? Saya buatkan mimbar untuk Rasulullah. Nabi kata boleh. Dia pun buat. Bila buat, Nabi Muhammad baca khutbah di atas mimbar tu, Nabi diam
Sahabat pun semua duk, siapa dia duk teriak ni. Nabi diam tu pasal apa? Duk dengar orang teriak. Sahabat pun duk cari siapa dia teriak tengah duk khutbah ni. Rupa-rupanya yang duk teriak tu sebatang pokok kurma, yang mana sebelum mimbar tu siap, Nabi Muhammad bila baca khutbah menyandar kepada batang kurma tadi. Bila mimbar baru siap, Nabi Muhammad tak menyandar dah pada dia. Jadi batang kurma tadi hak dekat masjid Nabi ni menangis. Dia kata tiap-tiap minggu hari Jumaat aku rindu. Pasal apa? Pasal Nabi mai nak bersandar kat aku, nak baca khutbah. Mai minggu ni tak ada dah. Dah dapat mimbar baru. Teriak tuan-tuan. Nabi turun daripada mimbar, Nabi pergi peluk dia, Nabi pergi dakap pokok tu. Kata Nabi, kalau aku tak pergi turun peluk dia, sampai kiamat pokok tu duduk menangis. Allahu Akbar tuan-tuan. Seronoknya tuan-tuan, pokok seronok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, subhanallah. Tu belum kita dengar lagi di antara mukjizat Rasulullah yang Nabi panggil pokok kurma berjalan mai kat dia. Bina pokok pun tuan-tuan sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak sayang pada Nabi, kira tak tahu. Orang hina Nabi kita diam, orang kutuk Nabi kita tak kisah, orang kata apa pada Nabi pun kita tak peduli. Orang sambut maulud pula kita kata bid'ah. Apa ni? Orang mai baca selawat kata bid'ah, orang mai berimpun buat belarak tengah jalan bid'ah. Padahal mereka tu menunjukkan kasih sayang mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kasih sayang ni terpulang pada tuan-tuan. Apa cara tuan-tuan nak sebut sayang? Ada orang yang sebut sayang pada Nabi, dia bubuh nama anak dia, dia bubuh nama dia Muhammad, supaya tiap-tiap hari dia sebut Muhammad. Dia panggil anak dia, dia panggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ada orang yang tunjuk sayang pada Nabi SAW, dia sunnah Nabi tu dia ikut, dia pertahan sungguh. Pasal Nabi buat, aku pun buat. Pasal apa hang puasa hari Isnin? Pasal Nabi puasa, aku ikut je. Dia sayang macam tu. Ada orang yang sayang pada Nabi ni tuan-tuan, selawat saja sekali sehari 1000 kali. Benda dah pencin dah, duk selawat saja. Dulu pakai tasbih rantai, lah tasbih cincin. Duk kira dengan tasbih cincin 1000 kali sehari. Masya Allah, subhanallah. Bila kita tanya dia, Pak siapa nak buat 1000 kali sehari? Saya target, saya nak selawat 1 juta. Sebab saya nak mimpi, nak jumpa dengan Nabi SAW. Masya Allah, subhanallah. Tuan-tuan, ada seekor burung. Nabi Muhammad duduk dengan sahabat-sahabat ni dalam satu perjalanan. Seekor burung ni mai duduk dekat Nabi ni, duduk berkeliling atas kepala Nabi, duduk mai atas sini, duduk mai atas kepala burung ni. Jadi sahabat Nabi tadi ni dia tengok burung ni duk kacau Rasulullah, dia nak halau burung tu. Nabi kata jangan. Burung ni nak mengadu kat aku. Burung ni nak cerita kat aku. Burung ni duk cek-cek duk cakap tuan-tuan, Nabi duk angguk. Burung ni dia mengadu pada aku, dia bertelur. Dia ada telur dan telur-telurnya diambil oleh kamu. Siapa yang ambil telur dia? Nabi tanya pada sahabat. Sahabat ni angkat tangan. Saya yang ambil ya Rasulullah. Pulangkan balik pada induk dia. Burung ni mengadu pada aku, telurnya diambil orang. Ni tuan-tuan. Sebab tu saya suka tuan-tuan. Kan? Suka tuan-tuan punya cenderung tuan-tuan tu, tuan-tuan punya pasal. Minat tuan-tuan punya pasal. Tapi saya lagi suka kalau tuan-tuan lepaskan burung tu, lagi saya suka. Ustaz, saya bela burung, saya bagi makan, saya bagi minum. Ustaz jangan kata saya dera dia pula. Saya bagi dia chicken chop Ustaz. Burung chicken chop main mana? Memang hang bagi ayak kat dia, memang bagi makan kat dia, tapi hang tak bagi kebebasan pada dia. Dia pun nak menikah ke, dia pun nak ada girlfriend ke, dia pun nak terbang ke, hang duk kurung dia.
hang duk kurung dia, bagilah dia bebas terbang. Siang kat dia. Burung ni main mengadu kat Nabi ni. Mengadu kerana telurnya dia ambil pun dia mengadu. Bayangkan tuan-tuan, kalau dia boleh mengadu, dia kena kurung. Kadang-kadang kita rasa suka dengan sesuatu benda yang melibatkan alam semula jadi. Rama-rama misalnya. Kita ambil rama-rama tu buh dalam cermin, kotak cermin. Cantik. Warna purple, warna hijau, warna biru, cantik. Kemudian kita bungkus elok-elok bagi hadiah hari jadi. Hadiah hari jadi dia apa? Sepasang rama-rama dalam kotak berkaca. Wow, cantiknya rama-rama. Sebab tu dia ada satu sajak tentang rama-rama dalam kotak berkaca. Kamu menyangka aku gembira menerima sepasang rama-rama dalam kotak berkaca di pesta hari jadiku. Sebenarnya aku tidak gembira. Sebaliknya aku lebih gembira melihat sepasang rama-rama terbang bebas di pesta hari jadiku. Oh, ni sajak ni tuan ni. Saya semua boleh, berlakon boleh, menyanyi boleh, sajak pun boleh. Jangan kamu menyangka aku gembira menerima sepasang rama-rama dalam kotak berkaca di pesta hari jadiku. Sebenarnya aku lebih gembira jika melihat sepasang rama-rama itu terbang bebas di pesta hari jadiku. Oh, Masya Allah. Saya pergi rumah orang baru ni. Saya yang bagi, saya sampai, orang bagi salam kat saya. Saya pun jawab, siapa dia bagi salam? Rupanya burung kakak tua. Sehingga ke orang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dia? Rupa burung kakak tua. Loh, burung. Dia naik, dia terbang, dia naik, dia nak cakap. Masya Allah. Yalah, masing-masing niat, masing-masing minat, masing-masing cenderung. Kita nak kata apa? Pulanglah tuan-tuan. Ada orang nak bagi sedap suara, dia kikih lidah, dia kikih burung. Ada yang nak bagi cakap, dia kikih. Ada orang dia belah beruk kat leher, dia potong ekor beruk supaya beruk tu boleh pakai lampin. Dia kerat, melompat natang supaya boleh pakai pampers. Bagus belah beruk, saya tak kata salah, belah beruk ke kera monyet belah. Daripada belah beruk, baik belah orang. Anak yatim ramai. Hak beruk tu hampir hantar ke hutan, clear. Dulu, zaman dulu, makanan tak ada, ekonomi terjejah. Zoo banyak masalah. Sebab penaja tak boleh bagi duit untuk menampung zoo. Saya kata tutup je zoo, bawa binatang tu balik ke hutan. Tuhan Maha Kaya, Tuhan bagi makan pada zoo binatang-binatang. Kita pergi ambil tugas Tuhan, bawa ke zoo, kemudian kita nak pergi makan. Tak mampu kita. Duk lautan dia mampu, Allah Maha Kaya. Tuan-tuan yang saya muliakan, satu hari Nabi berjalan, datang seekor unta. Mai bercakap dengan Nabi, mai tunduk, duk bercakap dengan Nabi. Nabi dengar dengan tekun dia. Nabi tanya dia, siapa tuan punya unta ni? Datang seorang anak muda kata, saya ya Rasulullah, unta ni mengadu pada aku, kamu dera dia. Kamu paksa dia buat kerja keras, kamu suruh dia buat kerja keras, dia main mengadu kat aku. Binatang pun tuan-tuan minta keadilan daripada Nabi SAW. Sebab itu ada dua sahabat Nabi naik kuda. Bila naik kuda, duduk atas kuda, kuda tu tak berjalan, dua-dua kuda berhenti, mereka duduk atas dua kuda tadi, mereka duduk nyimbang sama-sama mereka.
Nabi tegur perbuatan tu. Ya, hampa duduk atas kuda, kuda tu tak berjalan, hampa duduk menyembang pula. Pasal apa? Hampa nak dera kuda tu. Duk tampung berat badan hampa. Sebab tu tuan-tuan, Rasulullah ni dia bukannya hanya untuk kita manusia, dia juga untuk sekalian alam. Berapa banyak hari ni yang ikut Mak Saleh. Mak Saleh jaga tempat, Mak Saleh jaga tempat pelancongan, naik atas kuda, berdiri, kuda pun duk tegak. Orang Melayu pun ikut, belah kuda duk tempat pelancongan, orang ambil gambar. Tak kesian ke kat pinggang kuda tu? Nak cakap lenguh pinggang tak reti. Nak minta makan ubat sakit pinggang tak boleh. Pasal apa? Hang ingat ni motor RX ke? Hang tongkat dua hang boleh duduk atas motor tu. Kalau motor S1R, hang tongkat dua tak apa, hang duduk bi. Ni binatang. Nabi sampai tahap macam tu tuan-tuan. Jaga. Bukan setakat dia sayang kepada kita umat dia, Nabi juga sayang pada makhluk lain. Sampai Nabi Muhammad berdakwah kepada jin. Yang ni lah yang datang daripada Penang. Duk pujuk saya, ajak berdakwah dengan jin. Dia kata, Ustaz dah ceramah dengan orang ni banyak lah, lama lah. Saya tahu, saya duk ikut Ustaz lama. Tapi saya tahu Ustaz tak pernah dakwah dengan jin. Ustaz, Nabi Muhammad pun dakwah dengan jin, Ustaz. Pasal apa Ustaz tinggalkan sunnah tu? Abang nak dakwah di mana bang? Saya nak pergi Gua Tempurung. Jadi saya nak ajak Ustaz join sekali. Oh sudah tuan-tuan. Saya kalau dakwah dekat masa tu Jin Samsudin masih hidup lagi. Saya kata bila pergi jumpa Jin Samsudin, saya benar saya minat dia. Tapi kalau jin tu saya tak tahu nampak tak nampak. Sebab ada orang dia suka berkomunikasi dengan jin. Masa bila dia suka berkomunikasi dengan jin? Masa dia merawat orang. Masa dia merawat orang sakit, dia mula merapu dengan orang yang sakit. Siapa tuan hang? Cakap. Siapa tuan hang? Cakap. Tidak aku bunuh hang. Aduh. Tak nak cakap. Cakap. Mau degil ya? Ya hang cakap dengan dia tu pasal apa? Cakap. Pasal apa main hantar? Pasal apa kacau dia? Mana aku tahu? Tuan aku suruh kacau. Siapa tuan hang? Tak boleh abang hang. Abang, tidak aku bunuh hang. Yang pergi menyembang dengan dia buat apa? Siap pergi tanya lagi pula. Rabu yang terakhir ni ada apa? Oh, musibah akan datang. Rabu yang terakhir bulan Safar ni musibah mari. Sudah. Pakat takut satu Malaysia. Ya, satu Malaysia pun duk percaya pasal apa? Jangan pergi Kuala Lumpur, ada musibah. Kebetulan Rabu tu saya ceramah di KL. Nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi. Dia kata akan berlaku banjir besar 13 hari bulan apa, September apa nama kah? Bersamaan Rabu yang terakhir bulan Safar. Dia kata Rabu yang terakhir bulan Safar ni ada beratus ribu musibah sampai. Saya kata bukan kata Rabu yang terakhir, tiap-tiap hari musibah ada. Di Penang, di Perak, ni hak di Malaysia saja, nu hak tempat lain, hang kira semua sekali. Daripada Australia sampai ke Amerika tu, berapa banyak musibah. Hak jatuh parit, jatuh longkang, jatuh dalam jamban. Macam mana Ustaz? Jatuh jamban. Jamban tu jamban duduk, yang hidup cangkung atas dia pasal apa? Jamban tu jamban duduk. Dia geli nak duduk tuan-tuan, dia cangkung atas tu. Pijak, pecah dua tuan-tuan tu. Terbelah lagi punggung tu. Tu musibah ke? Adakah hanya berlaku pada Rabu yang terakhir? Tak, tiap-tiap hari berlaku. Mana ada sial? Dalam Islam tak ada sial. Tapi pasal apa hang percaya? Pasal jin abang. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, tak wajib pun pada kita pergi dakwah dengan jin. Pasal apa Ustaz?
Dalam masjid ni pun dia ada. Dia pun dengar. Dia pun ada. Cuma tak nampak. Kalaulah Kak Leha nampak jin, tinggal itu imam saja. Tu pun duk ketar, nak lari tak lari, nak lari tak lari. Sekali aku lari balik, siapa nak tutup aircon? Sebab tu Allah tak bagi nampak. Hang pula ajak saya pergi berdakwah dengan jin. Nabi Muhammad lepas-lepas sembahyang, siapa nak ikut aku? Siapa nak ikut aku? Nabi tanya kat sahabat. Habis sembahyang tu, siapa nak ikut? Saya ya Rasulullah. Nampak? Sekarang ni kalau saya tanya tuan-tuan, siapa nak ikut saya? Tuan-tuan tanya apa? Pergi mana Ustaz? Soalan tu, pergi mana Ustaz? Mana ada? Siapa nak ikut saya? Saya. Kita kalau orang tanya, siapa nak ikut? Pergi mana? Makan lah. Mancing lah. Jalan lah. Kita tanya, sahabat Nabi tak? Dia tak tanya kat Nabi, pergi mana? Pak saya apa? Pak saya Nabi tak pernah perkena orang. Pak saya Nabi baik. Dia tak pernah pedajir orang. Dia baik. Wa ma bu'ustu li utammima makarimal akhlak. Sebab Nabi tahu, Nabi kalau ajak tu mesti benda baik. Kita kalau kawan kita ajak, mesti nak perkena kita. Siapa nak ikut aku? Saya. Jom. Pergi mana? Jamban. Nampak. Aku dah terkenal lah, sebab tu kumbal Nabi. Nabi Muhammad dia takkan perkena macam tu. Jom. Rupa-rupanya Nabi Muhammad dia buat satu bulatan. Hang duduk di sini, hang jangan keluar daripada sini. Hang tunggu aku. Jangan keluar daripada lingkaran bulatan ni. Kata sahabat tadi, aku nampak macam-macam makhluk datang. Aku dah naik gerun dah. Nabi Muhammad ni duk dikerumuni oleh makhluk-makhluk ni. Apa siapa lama ni, daripada lepas isyak sampai tengah malam, sampai dekat subuh baru. Sampai aku ni nak keluar daripada garisan, aku nak cari Nabi Muhammad. Apa jadi pada Nabi ni? Elok aku nak keluar, Nabi sampai. Nabi kata, asyik baik hang tak keluar. Kalau hang keluar, hang tengok makhluk hang main kat aku ni, hang mau jadi tak betul. Rupanya tuan-tuan, jin. Kalau hang keluar, hang tengok rupa makhluk tu, tak tahu jadi apa ke hang. Gila ke, sewe ke apa ke. Maknanya tuan-tuan, jin ni tak lawa. Menakutkan. Sebab tu Allah bagi kita tak nampak. Tengok-tengok ada orang mendakwa, isteri dia jin. Suami dia jin. Anak dia mengandung. Kita tanya dia, siapa dia? Suami dia Kak Leha. Oh, suami dia hampa tak nampak, jin. Ya betul. Ya. Anak saya tu dia tak pernah berzina, apa pun tak pernah. Tu pasal apa dia mengandung? Jin lah duk kacau dia. Jin apa ha? Apa tuan-tuan ni? Baik tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi pun berdakwah pada jin. Habis tu Ustaz, kenapa kita tak berdakwah pada jin? Sebab kita tak sampai tahap tu. Kita ni tengok orang pun takut. Saya ni nak dakwah tengok orang pun takut. Bayangkan tuan-tuan, semua jin main dengar ceramah saya. Hak kepala ni duduk atas lantai, punya bongkok tua dah. Nenek jin faham tak? Faham cu. Lari saja tuan-tuan. Tak mau saya. Sebab dalam kelompok jin pun ada ulama dia. Dalam kelompok jin pun ada pendakwah dia. Biar mereka lah buat kerja. Kita duduk diam-diam sudah. Tapi kita belajar. Kita kena belajar hak pesan dengan Nabi. Apa dia? Kalau ulak masuk dalam rumah, janganlah bunuh cepat. Kadang-kadang dia jelmaan jin. Saya pesan banyak kali dah pada tuan-tuan. Jin tu duduk di mana? Jin duduk dalam longkang. Kebiasaan dia longkang. Longkang rumah kita, betul tak? Sebab tu makcik-makcik, oi, kalau kita ni rebus telur buat kenduri kahwin, ayak tu tunggulah sejuk baru siram dalam longkang tu. Ni tengah duk rebus telur 300 biji, hangat gila ayak tu, pi tua dalam longkang. Anak jin duk main. Anak jin main, tiba-tiba ayak hangat main, ayak panas.
Melecok lah anak jin tu. Kenapa cik? Tu orang tua habis orang hak mana tu hak gemuk. Oh sudah tuan. Jin report. Malam tu jadi ikut lain. Sebab tu kita kena belajar yang kita ni hidup di banyak dalam dunia ni kita berkongsi alam, bukan kongsi dengan manusia ya. Kongsi dengan haiwan, kongsi dengan pokok, kongsi dengan jin. Jadi kita kena tahulah yang ni apa dia, yang ni apa dia, yang ni apa dia. Jangan main belasah. Saya dulu ada jiran, tua jiran, laki bini tua. Dia nak sembahyang subuh, isteri dia. Bila selak-selak pergi ambil sejadah tu, ada ulang dalam gulungan sejadah. Jenis orang tua. Mana larat nak lipat kain, tiap-tiap hari lipat sembahyang subuh, sidai. Satgi zuhur, sidai. Stay orang tua. Habis-habis sembahyang, bangun, londeh kain, turun. Kain telekung tu. Satgi nak sembahyang zuhur pula, masuk dalam tu, angkat balik. Habis sembahyang, turun pula. Stay orang tua tu. Orang muda pun buat, jenis malas. Duk melengkak kain telekung. Jadi dia pun bila nak main sembahyang subuh, pergi tarik telekung naik, ulak dalam tu. Teriaklah tok tu. Kebetulan cucu dia balik. Bila cucu dia balik tuan-tuan, cucu tangkap ulang bulan guni, katok-katok-katok pergi buang dalam sungai. Seminggu lepas tu, apa jadi? Suami dia tua, gatai, garu jadi sisik, garu jadi sisik. Sisik tu macam kulit ulang. Ni cerita hak saya tak bohong dalam masjid. Opah ni mai jumpa saya, dia kata, "Ustaz, tolonglah tengok saya jadi lagu mana tau." Saya pergi tengok dia duk geliat lagu tu. Bila dia kata dia geliat lagu tu. Oh sudah. Ustaz tak mau baca doa ke? Dah tok suruh tengok, saya main tengok jelah, tengok. Kalau tok suruh jampi, saya jampi. Tok suruh tengok, saya luri bendoi duk tengok. Saya tanya dekat dia, "Baru ni ada ke ulak main rumah?" "Ada." "Apa buat?" "Katok bulan guni buang." Kenapa buang? Kenapa katok? Kenapa tak halau aja, tangkap halau? Kadang-kadang bukan ulak betul mak ngah tok. Tak apalah, kita baca doa selamat. Kita buat doa sikit, panggil budak-budak mai baca doa, baca Yasin, baca Quran. Buat kenuri sikit, tahlil sikit, doa selamat sikit. Tu saja ubat dia. Jadi tuan-tuan, Rasulullah dia cerita benda-benda tu pada kita. Anjing hitam tu apa? Ular hitam tu apa? Sampailah tuan-tuan, Rasulullah ni dia seorang nabi, dia seorang rasul untuk sekalian alam ni tuan-tuan. Sampai pada satu tahap dia boleh dengar tuan-tuan tu, hak langit tu. Yang langit tu melendut, yang pasir tu duk buat apa? Kata Rasulullah, kalau hangpa tahulah melendutnya langit tu kerana beratnya malaikat sujud kepada Allah, kamu takkan ketawa dah. Kamu takkan ketawa berdekah-dekah dah. Duk tengok melendutnya tuan-tuan langit tu kerana beratnya menampung para malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasal kita tak nampak. Kamu tak dengar ni, hak batu-batu ni duk berzikir ni. Kalau kamu dengar ni, subhanallah. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan, sahabat-sahabat ni hidup dengan Nabi, sahabat-sahabat ni tengok Nabi, sahabat-sahabat ni tengok mukjizat depa ni depan, mukjizat Nabi ni depan mata depa. Sebab tu depa sayang, cinta pada Nabi. Kemuliaan Nabi tu depan mata depa. Orang hantar dekat Nabi satu bekas daripada susu. Nabi kata dekat Abu Hurairah, hang panggil kawan-kawan hang, mai, aku nak bagi minum. Aku nak bagi minum. Hang tukang bagi minum.
Abu Hurairah ni tengok yang mai ramai, yang bagi minum susu ni satu bekas jang aja. Kata Abu Hurairah, aku bagi seorang, tuang dekat seorang, tak habis-habis pula susu tu. Masya Allah. Kes dia macam mana Ustaz? Abu Hurairah ni lapang. Depa ni dipanggil sebagai ahlu suffah, ahlu beranda. Ahlu suffah tu tuan-tuan tu hak di luar tu beranda, nama dia suffah, orang bersih, orang tasawuf punya orang, bersih punya orang ni, duduk di masjid, kerja dia berkhidmat dengan Nabi, kerjanya dengar Nabi cakap apa, hafal hadis Nabi, hafal Quran, berjuang dengan Nabi. Nama dia ahlu suffah. Kepala dia siapa? Kepala dia Abu Hurairah. Depa ni buat kerja apa? Tak ada kerja apa, duduk situ. Kita kata pengajian pondok dengan Nabi. Nabi sembahyang, depa depan lu. Nabi ajak perang, depa depan lu. Lapang Abu Hurairah ni main tahan Abu Bakar. Tuan, boleh tak tuan semak bacaan Quran saya? Abu Bakar pun dengar. Ha, betul, bagi. Abu Bakar balik. Umar datang. Umar, boleh tak semak bacaan saya? Ah, boleh. Betul. Bagus. Balik. Mai Usman pula, boleh tak semak bacaan saya? Boleh. Bagus. Balik. Mai Rasulullah keluar last kali masjid. Ya Rasulullah, boleh tak semak bacaan? Apa kata Rasulullah? Kamu dah makan belum? Belum. Mai ikut aku. Rupanya yang dia suruh semak bacaan tu sebab lapang. Kok depa ni nak ajak makan. Jadi tuan-tuan kena faham tu. Orang hak tegur kita tu bukan ramah, kadang-kadang lapang. Kedai makan depan tu ya kok dapat tosai ke cai pati ke. Jangan duk hangguk saja. Assalamualaikum pak cik, sihat ke apa semua? Sihat, bagus. Naik ustaz motor belah. Tanyalah dia, dah makan belum? Belum pak cik. Mai, saya belanja cai pati. Macam tulah ambil hak perangai Nabi. Budak-budak ni tanya, Assalamualaikum ustaz, Assalamualaikum pak cik. Waalaikumsalam. Dah makan belum? Belum pak cik. Jom ikut pak cik. Kita makan tom yum tu depan tom yum. Ada tom yum. Habis dekat nak habis, pak cik pun belah. Mana pak cik tu? Dia kata dia nak pergi belakang. Atau siapa bayar ni? Tak tahulah, sendiri bayar. Takkan untuk lebay nak menipu. Ni cerita Firamli pula. Tuan-tuan, bila Abu Hurairah pi ke rumah Nabi, Nabi ni ada susu. Ingatkah Abu Hurairah yang nak minum dulu? Azan Azan. Ingatkah Abu Hurairah lah dapat dulu? Rupanya tak dapat ke Abu Hurairah. Nabi kata hang panggil kawan-kawan hang, mai. Kalau tuan-tuan lah tengok, Nabi panggil minum, mai. Pakat terpa mai. Tak kecuak Abu Hurairah tu. Aku lapang, aku mula-mula tak nak dapat ni. Tiba-tiba Nabi suruh pergi panggil kawan-kawan, kemudian aku pula kena tuang. Tak dan kat aku dah, habis kat mereka. Abu Hurairah tak banyak cakap, kerja dia tuang. Siapa mari minum. 1 jak ni 200-300 orang tak habis-habis. Ni nama dia mukjizat, kemuliaan Rasulullah. Sebab itu ada seorang sahabat Nabi dengan isteri dia nak panggil Rasulullah datang makan, adalah tepung sikit nak jamu Nabi makan kuih, buat roti. Adalah segenggam, dia kata, abang pilah panggil Rasulullah main ke rumah kita. Sihat Rasulullah nu lapak nu. Dia pun bisik, Rasulullah fahmayang ni main kita buat makan sikit. Rasulullah pula umum, tuan-tuan, sahabat kita ajak main rumah, kita main ramai-ramai. Kering tu muka tuan-tuan, darah tak ada orang tuan-tuan. Cucuk tu 5 ketui tu imam pergi ajak jemaah semua masjid. Tuan-tuan, ada rezeki kita petang ni, Haji Dollah ajak main rumah dia. Kawan ada 5 kepin je roti canai. Hak mai tu pula 50 orang. Isteri kata, abang hanya mai ramai-ramai abang panggil semua ke? Tak.
Abang panggil Nabi seorang, tu Nabi umum pula ramai pakat mai. Tu lagu mana bang? Lagu apa? Lagu A. Danduk boleh, lagu apa boleh. Nabi pegang roti dia, pakat duk bagi makan. Semua dapat. Ni nama dia barakah, tuan-tuan. Ambil sifat tu. Sebab tu Nabi Muhammad ni, bila sahabat-sahabat tengok macam tu, siapa yang tak sayang pada dia, tuan-tuan? Kita duk kata Nabi hak lawa, Nabi Yusuf. Padahal sekalian Nabi lawa, tuan-tuan. Nabi ni adalah yang paling handsome pada umat dia. Yang paling segak, yang paling sempurna, yang paling kacak, yang paling apa, dia lah. Sebab tu Nabi Muhammad dia mai sembahyang raya pakai jubah merah. Rambut panjang sini, serban putih. Mai pula waktu matahari tengah nak naik duha tu, cahaya matahari duha kena dengan wajah Nabi, kena dengan pakaian Nabi. Kata sahabat, tak ada orang lebih handsome daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila duduk sebelah Nabi, tuan-tuan, peluh Nabi, badan Nabi itu lebih wangi daripada sutra. Siapa yang tak sayang pada Nabi, tuan-tuan? Sebab tu bila dia tidur di rumah Ummu Sulaim, tidur pula di atas katil, di atas bekas dibuat daripada kulit binatang. Bila Nabi tidur, tuan-tuan, panas, peluh Nabi jatuh di atas kulit tu masih ada air Nabi Muhammad, air peluh. Datang Ummu Sulaim, dia kutip peluh Nabi ni, simpan, tuan-tuan, lebih wangi daripada kasturi. Subhanallah. Nabi Muhammad bila dia ambil wuduk, tuan-tuan, bila ambil robah tadah yang wuduk, tak bagi jatuh dalam tanah, pakat duk tahan semua ni, bawa ni, tuan-tuan. Bila dia tahu bila ambil robah ni dapat air semayang Nabi, pakat berebut pula nak ambil, nak salit, nak sapu kat muka. Ada barakah, tuan-tuan. Yang main lambat tak ada nak ambil air tu, mereka ambil tangan sahabat Nabi, yang pegang tangan Sayyidina Bilal, mereka pegang pula tangan, dapat pegang pun jadilah, pakat duk cium tangan ni, tuan-tuan. Tu yang asal orang hari ni, bila jumpa orang alim, jumpa orang baik-baik, cium tangan. Tangan dia ni pernah cium tangan orang tu, pernah cium tangan orang tu, pernah sampai ke hujung. Tu asal dia. Kita hari ni bila tengok ada orang pergi cium tangan orang mula-mula ni, apa cium apa, dia nak ambil bekas bertemu dengan tangan air yang memegang wuduk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, cintanya pada Nabi sampai tahap macam itu. Allahu akbar. Tadi saya nak main ni, ada orang hantar video, apa nama, suara ni, voice message. Dia hantar dekat saya punya pegawai. Dia kata Ustaz Kazim ni nak mai tempat dia berapa hari bulan tak tahu. Jadi boleh sampaikan pada Datuk, saya ni ada hajat nak jumpa dia. Saya ni sakit. Saya dah dengar dia duk cakap tak? Saya ni sakit, kaki saya ni pakai kain pun sakit, macam orang hirih, macam kena dengan rebung pisau, badan jadi hangat, lepas tu jadi miang seluruh badan. Pergi berubat merata dah, doktor pun dah pergi dah, tak lega. Jadi boleh kalau Datuk Kazim sudi nak jumpa dia, kok dia boleh ke apa benda ke, tolong kau macam mana ke, tuan-tuan. Dia baru kena berapa bulan tau, saya duk dengar dia punya suara tau. Yang saya ni, orang kata Ustaz Kazim tu gila glamour. Bila ceramah pakai topeng mesin rumput, nampak mata duk ceramah. Ustaz ni gila ke apa? Itu cari perhatian lah tu, perhatian pada otak. Macam saya, dia nak cari perhatian apa lagi? Tak ada apa dah perhatian pada saya. Masuk kedai jual ABC, orang buat ABC tu tak tengok dah air, dia tengok Ustaz Kazim, air melimpah dah, perhatian apa lagi? Orang nak makan, berhenti makan. Dengan saya berhenti makan.
Sampai duduk dalam jamban pun ambil gambar. Perhatian apa lagi tak? Saya keluar pada jamban, tunggu dah. Saya kata, abang dalam jamban ni bang. Tak apa, biasa. Apa lagi tu tak nak. Adalah sebab saya pakai tu. Nampak mata maaf Zoro ya. Sebab dia luka. Muka saya ni luka, berdarah meleleh. Tangan saya ni berdarah meleleh, menitik-nitik darah. Jadi pakai krim, pakai lotion supaya kulit saya ni tak bleeding. Jadi doktor kata kena tutup muka supaya saya ni tak kena cahaya matahari. Tu yang saya pakai tutup. Kadang saya pakai bedak. Bedak sejuk, tampal luka-luka supaya tak bleeding. Setahun 15 doktor ambil saya punya kes. Dia potong kuku saya ni, dia kikis. Kulit saya ni dia kikis. Rambut saya dia ambil. Darah saya dia ambil. Isi saya dia ambil. Daging saya pun dia ambil. Ambil lah. Siasat apa penyakit saya. Nanti boleh kita ubat. Bila keluar result, negatif, 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 negatif. Penyakit ini negatif, penyakit ini negatif, 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 tak ada penyakit. Betul Ustaz? Tu yang kita baca tadi tu. Yang Bilal bin Rabah ni tu ambil air wuduk Nabi tu. Pasal apa? Pasal Nabi mulia, dia bukan wuduk kita. Wuduk kita sungguhlah. Saya pergi ke Madinah. Saya cari telaga yang Rasulullah pernah berwuduk, air wuduk Nabi jatuh dalam dia. Saya pergi ke Madinah, cari telaga yang Nabi pernah ludah dalam dia. Saya ambil air dia, saya mandi, saya minum, saya basuh muka, saya berwuduk. 3 hari saya duduk di Madinah, itulah kerja saya. Lepas 3 hari di Madinah, saya pergi Mekah, saya buat umrah. Badan saya dah tak luka. Kulit saya dah kering. Tak ada lagi berdarah, tak ada lagi bleeding, tak ada lagi sakit. Dengan wuduk, air bekas daripada wuduk yang jatuh dalam telaga Nabi. Yang masih ada lagi yang belum ditutup. Carilah telaga tu. Bukan telaga Hizik. Ustaz, telaga dalam kebun kurma ke Ustaz? Tak. Saya bawa kereta 2 jam setengah daripada Madinah sampai di telaga tu. Bila sakit saya lega, heboh di Malaysia, dan saya buat pengumuman, saya berubat di Madinah di 2 telaga tu. Dah travel umrah ni telefon saya. Di mana Datuk? Kami tak tahu. Awaknya, kami pun nak bawa jemaah package rombongan ke telaga tu. Saya pun lurus bendui saya habaq. Bila habaq depa pergi buat rombongan. Bila tahu dia orang sana, depa tutup terus entah. Tak boleh dah melawat. Baru ni depa beritahu saya hari Jumaat je buka sekali. Hak lain tutup. Bayangkan tuan-tuan, saya hanya mandi, saya hanya minum, saya hanya berwuduk dengan air telaga Nabi. Masya Allah, barakah. Bayangkan kalau kita ambil hak Nabi punya ajaran dan sebagainya, agak-agak apa jadi pada kita. Sebab tu jangan kata ini khurafat tahyul. Tak kena kat hang. Cuba kena kat hang. Pergi kena kat hang tengok. Dia pun kata saya tak pergi hospital. Hospital mana saya tak pergi? Pegawai daripada universiti tuan-tuan ni mai oh. Profesor tu mai. Tak apa Ustaz, saya tengok kes ni. Ni daripada universiti dekat ni. Daripada Institut Kajian Penyelidikan Penyakit, 5 orang mai. Hak mari jumpa saya ni tuan-tuan, bukannya doktor biasa, klinik biasa ni, hak mai atas sekali. Mai daripada universiti pengajar, hospital pengajar, hospital yang mengajar doktor mai, pakar dia.
Jadi jangan kata saya tak pergi jumpa dengan pakar-pakar, saya pergi semua lah. Tapi bila saya dapat alamat tu, suruh pergi cari telaga tu, saya cari. Sampai ke Sudah saya cari. Alhamdulillah tuan-tuan. Tambah lagi keyakinan kita terhadap Nabi SAW. Jadi bila Nabi kata perbanyakkan selawat, perbanyakkanlah selawat pada Nabi. Sebab kita ni tuan-tuan, kita tak nampak. Yang sahabat Nabi tadi, rambut Nabi, mereka kutip, sehelai pun tak tinggal. Nabi buang rambut ni, sahabat kutip, pakat berebut, sehelai pun tak tinggal. Air wuduk Nabi, setitik pun tak jatuh, semua pakat berebut. Peluh Nabi pun mereka berebut. Nabi Muhammad duduk dekat situ, sahabat duduk kat situ juga. Pasal mereka duduk sezaman dengan Nabi. Apa yang Nabi makan, mereka makan. Mereka tengok Nabi semayang, mereka tiru Nabi semayang. Pasal apa? Pasal mereka nampak batang tubuh Nabi. Cara Nabi berjalan, mereka boleh tiru. Sebab tu dia kata, kalau kamu nak tengok semayang yang paling dekat dengan cara semayang Nabi, hang tengok dia tu. Dia tu semayang sebiji macam Rasulullah semayang, paling dekat dia tiru. Sebab apa? Sebab dia nampak Nabi. Sebab tu dia sayang pada Nabi. Sayang sungguh-sungguh. Pasal Nabi depan mata mereka. Mereka cerita pada anak mereka, mereka cerita pada anak cucu mereka, ni kasut Rasulullah, macam ni jubah Rasulullah, macam ni cara Rasulullah berjalan, macam ni Rasulullah bangun, macam ni Rasulullah duduk. Sayang sungguh, kita sekarang ni dah 1400 tahun jauhnya kita dengan Nabi. Rambut Nabi tak pernah tengok, kasut Nabi tak pernah tengok, air wuduk Nabi tak pernah tengok, semayang Nabi kita tak pernah tengok. Kita hanya baca pada hadis-hadis saja. Bagaimana nak timbulkan rasa sayang kita pada Nabi SAW? Salah satunya yang kita buat sekarang. Malam ni maulid, malam besok sana maulid, masjid tu besok, lusa besok, Rabiul Awal ni ingat Nabi saya, supaya menambahkan kecintaan kepada Nabi SAW. Mai kita buat macam tu pula. Ada pula ustaz-ustaz kata bid'ah, Nabi tak pernah buat. La ilaha illallah. Kalau gitu kita tengok bola lah, Penang lawan Selangor, selesai masalah. Saya tadi bila Tok Imam lepas zikir sebelum doa, Tok Imam baca selawat. Bila Tok Imam baca selawat tadi, tuan-tuan tahu tak apa jadi? Anak-anak yang duduk sebelah saya tanpa disuruh semua kat selawat. Yang duduk atas tangga, yang duduk bawah tangga, yang duduk dalam tangga pun ada. Automatik selawat. Budak-budak ni tuan-tuan ni, mereka tengok apa yang kita buat. Bila kita selawat, bila kita cinta pada Nabi, mereka pun ikut. Tapi kalau kita duk sebut bid'ah, lah main TikTok buat ni. Jadi janganlah bandingkan sama tuan-tuan. Dia kata sebab sahabat tak buat, sahabat lebih mencintai Rasulullah. Tapi kenapa sahabat tak buat? Memang tak buatlah. Rambut Nabi dia di rumah dia. Dia tengok rambut Nabi pun dah hilang kerinduan dia dah. Di rumah dia ada botol, dalam botol itu ada peluh Nabi. Tuan-tuan, ada peluh apa? Hanya sebutan dan ingatan kita pada Rasulullah. Sebab tu Nabi kata, kita ni ikhwan dia. Yang sahabat Nabi itu, sahabat Nabi. Yang kita ni tak pernah tengok, kita ni tak pernah cakap dengan Rasulullah. Nabi kata saudaraku. Yang hak nu sahabat yang duk cakap dengan dia tu. Kita ni hak tak pernah cakap ni saudaraku, ikhwani. Masya Allah, Nabi mengaku kita sebagai saudara. Saudara apa? Main selawat bid'ah, main ceramah nak maulid bid'ah. Saudara apa hai? Patutnya bila Nabi dah mengaku kita ni sebagai saudara dia, tunjukkanlah kasih sayang kita tu. Ni semua tak boleh. Sampai disebut Sayyidina pun tak boleh. Saya tak tahu nak kata apa. Allahumma salli ala Muhammad, bukan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan sebut Sayyidina. Lah. Salah ke sebut Sayyidina? Sebut Muhammad. Hei tuan-tuan, saya ni ustaz bodoh saya ni. Ngaji pun tak tinggi. Tapi bila orang jemput saya ceramah,
macam-macam gelaran orang panggil. Bersama dengan kita sekarang ialah penceramah yang terkenal ya di negara kita. Terkenal tak mana. Ustaz yang sangat hebat dengan kita. Hebat tak mana. Dijemput Fadilatul Syekh Al-Mukarram, Sahibul Fadilah, Al-Ustaz. Nak sampai Muhammad Kazim tu dekat 10. Al-Mukarram, Al-Syekh Nur, Al-Syekh Nur, Al-Fadil, Sahibul Fadilah, Syekh Abu Sahibul Sama'ah, tu mufti lah. Kalau saya pun hang panggil macam-macam, takkan Nabi Muhammad hang panggil Muhammad? Bohlah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad. Pasal apa? Dia kekasih kita. Dia kena lebih daripada orang lain. Dalam hati kita, mak kita tak boleh lawan Nabi, kedudukan bapa kita tak boleh mengatasi Nabi, sampai Allah letakkan syarat iman itu ialah mengasihi Nabi Muhammad melebihi bapa dia, melebihi anak dia, melebihi manusia keseluruhan dia. Keseluruhannya, mak kita, anak kita, pak kita, manusia semua ni tak boleh lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita letakkan orang lain, fasik nama dia. Mana Kak Gayah sayang? Suami Kak Gayah kan Rasulullah. Suamilah dia ada bagi makan Kak Gayah. Fasik Kak Gayah. Dalil surah At-Taubah ayat 24. Siapa yang sayang lapan ni lebih pada Nabi, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi hidayah pada orang fasik. Siapa dia yang tak boleh lebih? Mak bapak, anak-anak, adik-beradik, suami isteri, kaum kerabat keluarga, bisnes, harta dan tempat tinggal. Lapan ni hang nak sayang, hang sayanglah. Tapi hang tak boleh melapasi sayang pada Allah, sayang pada Rasulullah, sayang pada jihad. Jihad, tiga benda ni dulu, baru hang main mak hang, pak hang. Jangan letak mak pak tu mengatasi Allah, Rasul dan jihad. Balik buka Al-Quran surah At-Taubah ayat 24 jelas. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab itu kadang-kadang kita ni ditipu, tertipu. Kita rasa kita sayang pada Nabi, padahal kita lah yang menjauhkan orang daripada Nabi. Kita kata kita ni ikut sunnah, padahal kita lah menjadikan orang tak ikut sunnah. Dalam dunia ni banyak jenis menipu, banyak kena tipu. Pagi tadi kakak saya dia pergi pasar borong, peniaga situ kenal pula kakak saya pula. Ni nak tanya ni, mak saya dia ada masuk pelaburan Ustaz Kazim 500 sampai lah tak dapat dividen. Tu nak tanya Ustaz Kazim tu macam mana? Macam mana apa? Macam mana pula otak kan? Orang dah kata dah palsu. Yang kata masuk tu pasal apa? Berapa kali dah duk kata, tulis dalam Facebook, tulis dalam TikTok, palsu. Saya tak ada pelaburan patuh syariah. Patuh apa pun tak ada. Mereka ambil gambar saya, boh gambar Ustaz Wadi, boh gambar Abdullah Khairi, boh gambar Haslim Bahrain. Pelaburan patuh syariah, ada logo JAKIM pula, halal pula. La ilaha illallah. Kak lihat, oi, jangan kena tipu lah. Yang seronoknya, masa hang melabur, hang tak telefon saya. Bila tak dapat duit baru gatai telefon. Patutnya telefon masa nak masuk duit. Ustaz ni makcik nak masuk 3,000 ni pelaburan ustaz ni. Pelabur apa makcik? Tu bohong makcik oi. Kalau bohong pasal apa? Boh yakin. Lah ni boh kepala apa boleh boh menipu. Habis tu kenapa ustaz tak saman? Nak saman apa? Nama dia pun tak ada, syarikat dia pun tak ada, dia bubuh gitu ya. Nak saman atas apa?
Kita pergi jumpa polis, boleh report saja. Nak tangkap siapa orang dia, kita tak tahu. Dan dia tak kata pula, dia sebut situ pelaburan pilihan ustaz. Pandai pula tu. Pelaburan pilihan ustaz. Ustaz ni pun melabur juga. La ilaha illallah. Nipunya. Tak apalah mak ngah 500 tu kira ben. Mak ngah tuntut di hari kiamat, mak ngah tak kira. Tak halal dunia akhirat. Buatnya orang kafir, mak ngah nak tuntut apa? Itu tipu. Tapi tuan-tuan, ada tipu yang lagi kita takut daripada tipu scammer tu. Apa dia? Tuan-tuan pernah tengok orang kena tipu? Okey, contoh dia apa Ustaz? Kita dengar ceramah, kita buat kuliah, dia ambil tasbih. Sambil dengar ceramah, sambil berzikir. Tuan-tuan pernah dengar ada orang yang dengar khutbah, duduk tepi dinding, imam baca khutbah, dia duduk berzikir. Lepas tu dia dengar Ustaz, lepas tu zikir lagi. Oi, rajin betul berzikir ni. Okey. Dia rajin berzikir. Duduk kita pergi rumah dia, duduk jelepok tu. Duduk berzikir, tok tu duduk berzikir. Tasbih ni Allah, panjang jelas. Dia rasa seronoknya, manisnya berzikir. Tapi dalam dia rasa dia seronoknya berzikir, dia masih mencintai dunia. Itulah orang yang kena tipu nombor 1. Dalam duk kuat berzikir tu, Allah. Habis sembahyang isyak, tak ada doa. Keluar cepat-cepat, dia ambil nasi bungkus 4. Takut tak ada. Habis ceramah, dia pun nasi bungkus. Kedai mamu mana tak tahu, nasi kandang bagi punya tak situ, dia belasah 4. Bulan kereta. Masuk balik. Subhanallah, subhanallah. Sekali lagi habis sembahyang, dapat lagi 2. 6 bungkus. Padahal dia duduk seorang, laki tak ada, anak pun tak ada. Siapa makan 6 bungkus? Orang ni dia kena tipu. Dia rasa bahawa dia bagus dah, duduk zikir. Tengah duduk zikir tu tuan-tuan, tabung jalan depan dia. Dia tak masuk duit pun. Padahal dalam poket dia ada 100. Dia duduk zikir tu, tapi dia kedekut lagi tuan-tuan. Orang ni sebenarnya ditipu dengan amalan zikir dia. Orang yang merasa keseronokan berzikir, dunia ni tak ada apa pada dia. Dia tengok orang lain pakat berubuk lah, ambil nasi bungkus, dia relax. Dia berzikir sampai habis. Selagi tak habis, dia tak balik. Elok dia habis berzikir, dia pun balik. Kawan dia datang, ni aku ambil kat hang sebungkus. Tak payah beratur pun tak apa, sekali orang bagi. Ni dah, dia turun dulu. Orang tengok, orang pakat siku, buat lah. Orang tak ada bagi, dia bagi lah. Siap pergi minta kat caterer. Zikir rajin. Pergi jumpa caterer tu, bungkus. Caterer kata, sabar makcik, tak jamu lagi. Dah lah kalau bagi awal, apa masalah dah? Dah kami suruh hidang, maksa habis sembahyang baru hidang. Dah lah macam mana pun, hampa nak hidang juga kan? Boleh siap-siap lah tapawai ni. Tak boleh makcik, takut tak cukup. Tak adanya tak cukup lah, sikit je. Oh, tasbih di tangan. Subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan ambil dia, tuan-tuan rebus dengan nasi tu sekali tuan-tuan. Apa ni? Berzikir tapi hati ni duk teringat pada dunia. Ni yang dikatakan sebagai tipu nombor 2. Yang ketiga, yang kedua, orang yang mengaku bahawa dia cinta, dia ikhlas di dalam beramal, tapi dia masih mengharap orang duk puji dia. Dia kata, Ustaz, saya betul Ustaz, saya duk jong Ustaz. Mereka panggil bank, saya mai suruh bank, saya tak ambil duit apa-apa, saya tolong mereka. Boleh nak ambil duit, Bim, tak apalah, kata tolonglah, tolong bank jadilah. Ikhlas lah kita pun. Kita dengar tu seronok. Habis-habis dia bang, dia kali, dia kat makmum, dia tanya, jam bunyi macam Mekah.
Sudah tuan-tuan. Dia tanya kat makmum, dia tanya macam, bang saya macam Mekah. Tadi dia kata saya ikhlas, saya tak minta duit untuk bang, saya tak minta. Tapi dia tanya kat kita pula, bang saya ni macam bunyi Mekah. Oh, dahsyat. Okey. Dia masih lagi nak dengar orang kata apa dengan apa yang dia buat. Dia ikhlas bagi jamu makan. Ikhlas, sotong bakar, ikan bakar bagi semua. Lepas orang makan semua, dia pergi tanya, tak siap macam? Okey, no? Sedar? Pak, saya kalau buat kenduri tak main lekeh-lekeh lah. Hari tu Haji Din bagi apa ikan bilis. Apa kelas. Mata biru ke mata hijau, mana mau. Ni ikhlas lagu mana? Dia duk dengar lagi. Dia duk suka orang kata apa dekat dia. Orang kata apa dekat dia. Belum lagi tuan-tuan, dia dipanggil sebagai kena tipu. Yang ketiga, siapa dia yang kena tipu ni tuan-tuan? Orang yang mengaku dia cinta kepada Allah. Orang yang mengaku dia cinta kepada Allah sebab Allah yang menciptakan dia, tapi dia tak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tak mau merendahkan diri dia di hadapan manusia. Padahal dia mengaku dia tu makhluk. Allah ciptakan dia, tapi dia sombong. Dia sombong. Banyak tuan-tuan orang macam tu. Kita ni sama ya. Sama saja tuan-tuan. Tu sadut belagak. Tak usah ada perasaan kita ni besar pada orang. Tak usah ada perasaan kita ni pandai pada orang. Tak usah ada perasaan kita ni lebih cantik pada orang. Sama je. Hang duduk dalam kubur besok, mata hang tu terkeluar tu. Hang duduk dalam kubur besok, kulit hang tu reput, hilang habis, daging habis rosak tu. Rambut hang gugur tinggal tengkorak. Hang pandai macam mana pun besok tinggal tengkorak. Hang lawa macam mana pun besok tinggal tengkorak. Ini dah sombong bersiapa. Sampai langsung tak boleh rendah diri ni. Tok sombong, megah. Maka orang inilah orang yang sentiasa ditipu. Dia tahu dia makhluk Allah tapi dia sombong. Dia tahu bahawa dia ikhlas beramal, tapi dia suka sanjungan manusia. Yang ketiga, manusia yang rasa dia seronok berzikir, tapi dalam masa yang sama dia mencintai dunia. Tuan-tuan, yang terakhirnya tuan-tuan, jom kita cari jalan macam mana nak dekat dengan Nabi. Ada beberapa jalan yang Nabi habaq pada kita. Macam mana boleh dekat dengan Nabi di hari kiamat, boleh jadi ahli syurga bersama dengan Nabi. Ada sahabat Nabi datang berjumpa dengan Nabi SAW. Nama dia Rabi'ah. Rabi'ah ni tanya pada Rasulullah, macam mana ya Rasulullah nak dekat dengan Rasulullah? Sebab dia semayang dengan Nabi. Dia ambil air semayang dekat Nabi. Nabi wudu, Nabi jadi imam, dia makmum. Habis semayang, Nabi tanya dekat dia, Rabi'ah, apa yang kamu nak? Tuan-tuan, kalau Nabi tanya kita lah, apa yang kamu nak? Tuan-tuan nak jawab apa? Kak Leha nak jawab apa? Abang Bidin jawab apa? RZ ada apa? Kena sita mampu. Rabi'ah kata, saya nak jadi jiran Rasulullah dalam syurga. Saya nak bersama dengan Rasulullah dalam syurga. Apa kata Rasulullah? Kalau demikian, perbanyakkanlah sujud pada Allah. Perbanyakkan sujud, dapatlah jadi jiran Nabi, sahabat Nabi dalam syurga. Jadi tuan-tuan, jom kita banyakkan semayang. Sebab hari ini ada ajaran mengurangkan semayang. Jangan buat banyak-banyak. Nabi tak buat 20, Nabi buat 8. Pakat kurang semua semayang. Tak besok jangan buat 8, buat 4 pun sudahlah. Padahal Nabi kata, siapa nak jadi jiran aku dalam syurga, perbanyakkan sujud. Mai bulan Ramadan nanti, perbanyakkan. Jangan duk kira apa-apa. Dia pun tak mau jumpa Nabi sudah. Kita ni amalan pun tak banyak, apa pun tak ada apa. Jadi kok dengan semayang banyak ni dapat jadi jiran Rasulullah. Yang kedua, apa yang dapat bersama dengan Nabi dalam syurga? Yang ni Sauban. Sauban datang jumpa Rasulullah.
Bila datang jumpa Rasulullah ni, Sauban ni, Allah apa hai muka halai macam semua ni nampak tak sihat ke apa ke. Dia kata, saya duk fikir siang malam pagi petang ni ya Rasulullah. Sekarang saya dengan Rasulullah, saya tengok Rasulullah, saya duduk dengan Rasulullah, saya boleh tengok Rasulullah. Nanti bila hari kiamat, macam mana Rasulullah? Bolehkah saya dengan Rasulullah? Bolehkah saya masuk syurga lagi Rasulullah? Tata saya masuk neraka macam mana ni? Yang saya duk fikir ni macam mana lah nak jumpa Rasulullah. Turun ayat Quran menjawab persoalan Sauban. Ma yuti'illah wa rasul fa ulaika allazi minan nabiyyin tu was-siddiqin was-solihin wasyuhada was-solihin. Ayat tu turun pasal itu. Mereka akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan solehin. Siapa dia? Dua orang yang taat pada Allah dan yang taat pada Rasulullah bersama dengan Nabi. Yang ketiga, siapa yang bersama dengan Nabi di hari kiamat? Kata Nabi, ahasinukum khuluqan, orang yang paling baik akhlak dia. Orang yang paling baik akhlak dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, siapa yang paling baik bersama dengan Nabi? Orang yang paling menjaga anak yatim, meraihkan anak yatim, menolong anak yatim, menjaga anak yatim. Mereka akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jom tuan-tuan, kalau ada kita ni tabung anak yatim di masjid, masuk. Dengan tabung itulah masjid pergi bagi kat anak yatim. Ni kita ni benda hak lain-lain tak kedekut. Kopi satu gelas RM19 minum. No. Ayam goreng 2 ketui RM19 9 kupang balon. Kadang-kadang lah kita duduk tengok orang makan. Kopi dia segelas RM4. Anak 5 orang, laki bini 7 orang. No, tengok roti pula ni mahal ni, 100 lebih ni. Mai beli beras RM40 mahal pula. Ya, hang sekali makan kopi sama harga beras murah pula. Dia fikir tuan. Tu bagi tadi saya ceramah di Putrajaya, saya cakap benda ni. Kena dalam keadaan kita sekarang ni kena kuranglah belanja. Ni tiap-tiap Sabtu Ahad cuti. Jalan, pangkor berjalan. Nak minum air buah pergi Terengganu. Tak pernah faham, tak faham sudah. Sanggup pergi Terengganu cari air buah. Kemudian beras mahal. Memang mahal lah, tapi pada lah tengok belanja. Tengok zaman. Ni hari Sabtu ni balik rumah mak betua, Sabtu depan balik rumah mak kandung pula. Tiap-tiap minggu balik kampung. Habis tol, habis minyak. Beras mahal. Cuba tu susah balik, adalah duit hang. Bagi tahu kat mak, oi beras mahal, cik tak boleh balik. Ni dah gaya hidup tak berubah. Malam-malam makan star bintang. Oh, malam-malam star bintang, tak apa bintang star. Sama lah Ustaz. Cuba ubah gaya hidup. Balik pada basic. Tok kita dulu pun kan ada gaji tapi cukup makan. Pasal gaya hidup tak ada. Kita hari ni gaya hidup nombor 1, handphone nak 15 Pro. Oppo tak main lah. Baju tak mau bandelnya. Mak nak ada mana brandednya. Jam tak main lah. Semua main orang main polonya jam. Tu kita tak ada duit. Ubah. Kalau takut kencing manis tinggi, kurangkan gula. Kalau kos sara hidup tinggi, kurangkan hidup. Tak mana faham? Tak faham sudah. Hidup seminggu 3 kali cukup lah. 4 hari mati. Jadi tuan-tuan, start pada hari ini kita kurangkan gaya hidup. Kita utamakan sara hidup saya. Gaya hidup stop. Tak payah lagi nak hidup, nak kereta anak satu, isteri satu, suami satu. Televisen seorang satu bilik, seorang satu. Handphone seorang satu. Oh, jenuh. Hidup macam tu jenuh. Apa saja orang makan, apa saja virus semua beratur.
nasi viral beratur, kelepok beratur, jenis macam tu sampai bila pun tak cukup tuan. Dan yang kelimanya, kalau nak jadi orang yang bersahabat dengan Nabi, rapat dengan Nabi di hari kiamat, ialah banyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bulan Rabiul Awal ialah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ni. Mana dia? Kita jemput tuan imam kita, imam muda kita mana? Mai imam muda. Ya. Jom adik-adik kita bangun sama-sama, kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.